Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kerana kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih berada dalam majlis ilmu, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi kuliah kita yang lepas, iaitu kitab Al-Fiqh Manhaji, kitab fiqh mazhab Syafi'i yang hijau ni. Di samping tu bersama saya adalah kitab asal dia, iaitu kitab Arab dia, yang dikarang oleh pengarang dia sendiri, yang dekat tuan-tuan, dan dengan hijau yang ni adalah terjemahan dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, untuk yang lepas kita dah habis bicara berkenaan dengan mukadimah pengarang. Baru 2 kali kuliah dah habis mukadimah. Hari ni nak masuk madkhal. Dalam kitab Rumi kita ditulis sebagai pendahuluan. Madkhal fi ta'rifi bi'ilmi al-fiqh wa masadirihi wa ba'di mustalahati. Ta'rif ilmu fiqh, sumber dan istilahnya. Kita nak tengok, kita selalu dengar orang dah sebut fiqh ni apa? Ilmu fiqh, ilmu akidah, ilmu macam-macam ilmu Islam ni kan. Hari ni kita nak tengok apa makna fiqh. Dia tak masuk lagi cerita fiqh yang isi dalam hukum makam ni. Dia baru bahas apa makna fiqh tu dulu. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita tengok kitab kita ni. Makna fiqh. Makna fiqh. Fiqh mempunyai 2 makna. Kalau dalam bahasa Arab, fa qauf ha, fiqh kan? Fa qaum ha. Fa qauf ha, fiqh. Fiqh mempunyai 2 makna. Pertama, dari segi bahasa, dan yang kedua dari segi istilah. Okey. Kalau kita Arab dia tulis innal lil fiqhi ma'nayain ahaduhuma lughawi wa tsani istilahi. Okey, makna segi bahasa, makna segi istilah. Okey, segi bahasa maknanya apa yang Arab sebut, duk sembang Arab, duk cakap apa semua tu segi bahasa, dipanggil segi bahasa. Okey, segi istilah. Segi istilah ni yang kita nak kena faham betul-betul. Apa yang dimaksudkan segi istilah. Okey, kita tengok segi bahasa dulu. Dari segi bahasa, fiqh bermakna faham. Kalau Arab kata ana faqihtu syai'an, saya dah faham sesuatu. Tu maknanya dia faham. Fiqh tu maknanya dia faham. Okey, fiqh bermakna faham. Okey, dia bawa dalil. Kitab ni dia banyak dalil ni. Okey, kitab fiqh yang banyak dalil. Okay, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Maka mengapa orang-orang itu, yakni golongan munafik, hampir tidak memahami, la yakadu, hampir, yafqahuna, tidak memahami perbicaraan, yakni pengajaran-pengajaran dan nasihat-nasihat diberikan kepada mereka. Yang ni nak bagi tahu ceritanya orang kafir ni, orang munafik ni, dia tak faham ke apa yang Rasulullah cerita ni? Ni situ ada makna, ada perkataan fiqh kat mana? Yafqahuna. Kalau tuan-tuan ada pensel, tuan-tuan garis dekat perkataan yafqahuna. Yafqahuna tu makna dia itu perkataan fiqh tu, segi bahasa. Yang ni segi bahasa, yafqahu. Mana perkataan fiqh dia? Fa qauf ha tu. Saya sebut awal tadi. Fa qauf ha, itu makna fiqh. Yafqahuna ni maknanya dalam nama bahasa Arab ni mereka siapa tu?
orang-orang munafik. Bahasa Arab ni kadang satu perkataan tu dia macam-macam makna. Dia banyak makna kan. Okey, yafqahuna, orang-orang munafik dia tak faham ke? Ya la yakadu, hampir tak faham ke apa yang Nabi cakap, apa nasihat-nasihat yang dia bagi kepada mereka ni. Okey, di sini makna segi bahasa. Okey, lughawi. Baik, firman Allah SWT lagi. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kamu tidak dapat memahami tasbih mereka. Mana perkataan dia? Tafqahuna. Garis perkataan tu. Tafqahuna. Itu makna dia, itu fiqh lah tu, perkataan fiqh. Kita nak bahaskan apa ni? Perkataan fiqh segi bahasa. Okey. Tafqahuna. Tafqahuna. Kamu tak faham ke? Kalau tadi yafqahu makna dia dia. Segi bahasa Arab makna dia tak faham ke? Okey. Tafqahu, la tafqahu, kamu tak faham ke? Dia la tafqahu. Taf. Okey. Tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka. Ini cerita apa? Tasbih siapa ni? Tasbih haiwan. Kalau segi kita nak bahas, nak tengok dalam tafsir, cerita dia tentang tasbih haiwan. Tasbih apa? Haiwan. Haiwan ni kadang-kadang ada bunyi macam pagi-pagi. Bunyi apa? Kita dengar bunyi ayam. Kita tak boleh marah ayam tu. Pagi-pagi dia berkokok. Kan? Bagaimana kita sebelum subuh dia bunyi dah. Mungkin dia gerak kita nak sembahyang tahajud tu. Tak, dia sebenarnya dia sedang bertasbih. Tasbih dari segi bahasa dia, bahasa haiwan, bahasa binatang. Okey, kita tak faham. Hadis ada cerita tentang haiwan. Haiwan bertasbih banyak. Antaranya hadis cerita tentang ayam tu sendiri yang saya sebut tadi. Dia berbunyi macam tu, dia bertasbih. Okey, dengan bahasa dia. Taib. Okey, itu ayat Al-Quran. Dua ayat Quran menunjukkan fiqh dari segi bahasa. Okey, satu perkataan tadi itu yafqahuna, yang kedua tadi tafqahuna. Okey, yang ketiga. Okey, dia ambil dari segi bahasa lagi, dari hadis pula. Hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Okey. Sesungguhnya seseorang yang sembahyangnya lama, sembahyang Jumaat ni, cerita sembahyang ni sembahyang Jumaat, dan khutbahnya pendek adalah petanda kefahamannya. Yang ni nak cerita khutbah yang pendek, maksudnya kat sini yang pendek, ringkas dan padat. Maknanya kat sini dia ada isi dia ada dalil dia ada huraian dia. Dia tak khutbah yang tak cerita panjang melirik, tak jumpa point, tak ada point langsung cerita melirik apa benda cerita tak tahu. Yang ni nak cerita kat sini, yang itulah hadis ni sini. Tapi bukan nak cerita pasal khutbah ni, nak cerita pasal makna fiqh. Kalau orang tu khutbah dia pendek, dia ada isi dia ada dalil dia ada huraian dia, maknanya menunjukkan dia faham. Dia kata kat sini, ini hadis kata ma'innatun min fiqhi, maknanya petanda dia dah faham tu. Itulah khutbah yang sebenarnya. Dia tak boleh panjang-panjang sangat. Okey, sampai khutbah sampai sejam. Itu khutbah apa sampai sejam. Sekali mulalah makmum duk maki ikut belakang lah. Bila nak habis tok khatib ni meletak apa pula ni kan. Sebenarnya khutbah tak boleh panjang-panjang. Okey, 10 ke 15 minit lebih kurang macam tu saja. Baik. Okey. Yang ni dua ayat Quran, satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan makna fiqh dari segi bahasa. Okey. Apa makna tadi tu? Segi bahasa makna dia faham. Faham yang hadis pun makna dia faham, si khatib tu kena faham. Okey, yang atas tadi cerita tentang kita tak faham tasbih binatang. Dan yang atas tadi tu cerita tentang munafik, orang munafik yang hampir-hampir tak faham tentang pengajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, selesai dari segi bahasa. Okey, tengok muka surat 2 sebelah. Okey. Yang ni yang penting. Yang segi bahasa tadi penting juga, tapi yang ni lagi penting. Okey.
Mengikut istilah fiqh. Mengikut istilah fiqh. Kita sebut tadi fiqh dari ada dua makna, dari segi bahasa, segi istilah. Segi istilah yang penting. Kalau soalan periksa ni kat sekolah ke SPM ke apa tak kira lah, yang penting segi istilah. Yang bahasa jarang nak tanya. Okey, dia setakat bunga-bunga cerita karangannya, tapi nak cerita yang betul adalah segi istilah. Istilah syarak. Okey, mengikut istilah fiqh, kalimah fiqh mempunyai dua makna. Ni pula. Tadi secara umum fiqh tu ada dua makna, dari segi bahasa, segi istilah. Lepas tu pula dia bahagi kat sini segi istilah fiqh. Istilah fiqh tu segi istilah dia ada dua makna. Kena perhati baik. Apa dua makna tu? Pertama, kalau kita banyak conteng-conteng tu, itu dipanggil apa? Dobit. Ni Tuan Guru Abdullah Cik Had ni kan, esok kuliah dia akan sebut dobit. Abdullah Tuan Guru Abdullah Cik Had tu dia ada dobit dengan apa nama? Dengan Tuan Guru Haji Saleh Musa dan murid Tuan Haji Saleh Musa kan. Dia banyak dobit. Kitab akidah dia banyak dobit. Dobit ni catatan. Okey. Dobit terbagi pada dua, dobit kitab, dobit zihni. Dobit catatan pada buku tulis. Okey, dobit kitab, dobit zihni ni ingat terus. Ni ingat terus dobit. Okey, yang pertama. Okey, cerita apa makna fiqh yang pertama. Okey, tuan-tuan tengok Pertama, mengetahui hukum-hukum syarak. Fiqh tu makna apa? Mengetahui, tahu apa? Mengetahui hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan. Hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan orang mukallaf. Okey, apa maksud kat sini? Mengetahui hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan orang-orang mukallaf. Apa maksud mukallaf? Mukallaf orang yang dipertanggungjawabkan. Kita lah orang mukallaf. Islam dah sampai pada kita dah baligh. Jadi wajiblah kita semayang. Orang yang bertanggungjawab, saya sebut tadi orang yang dipertanggungjawabkan apa perintah Allah Ta'ala pada kita. Itu maknanya orang mukallaf. Okey, dia kata kat sini, tahu segi apa? Tahu segi perbuatan orang mukallaf. Dia buat macam ni, batal lah semayang. Contohnya kan, kalau ambil wuduk, tak tahu terkentut, kita katakan, ni perbuatan dia. Okey, perkataan dia, apa dia? Berdosa tak berdosa? Contoh macam tu kan. Itu berkaitan dengan orang-orang mukallaf. Yang diambil daripada dalil-dalil yang nyata dan jelas. Ambil daripada dalil. Macam mana hukum hakam ni? Hukum hakam ni ambil daripada mana? Ambil daripada dalil-dalil yang jelas, iaitu Al-Quran. Okey, ambil daripada dalil Quran, As-Sunnah, okey, daripada hadis Nabi SAW, dan pecahan keduanya seperti ijma' dan ijtihad. Ni empat dalil ni. Kalau dalam istilah usul fiqh, empat dalil ni dipanggil apa? Dalil hukum syarak yang disepakati ulama. Pertama, Al-Quran, As-Sunnah, ijma', qiyas. Qiyas ni daripada ijtihad ulama lah. Okey. Ijma' dan ijtihad ni ambil mana? Ambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, empat ni yang penting. Okey, ini nama dalil-dalil nyata. Yang ni empat ni disepakati oleh ulama. Ulama mana semua guna pakai dalil ini untuk keluarkan hukum. Okey. Dalil ada yang tidak disepakati ulama ke ustaz? Ada yang tidak disepakati ulama. Saya pernah sebut dalam kuliah saya yang pertama itu. Dalil yang tidak disepakati oleh ulama banyak. Al-istishab, masalihul mursalah, syar'u man qablana, apa lagi? Sadduz zara'i', al-istishab, banyak. Itu dia panggil dalil-dalil yang tidak disepakati ulama. Tidak disepakati ulama ni apa? Ada ulama guna pakai dia sebagai dalil, dan ada ulama tak guna pakai sebagai dalil. Okey? Yang ni empat ni, Al-Quran, As-Sunnah, dan pecahan daripada dua-dua, iaitu ijma' dan ijtihad. Baik. Contohnya, dia buat contoh mengetahui hukum-hukum syarak ni. Apa contohnya? Contohnya, kita mengetahui bahawa niat ketika wuduk adalah wajib. Tahu apa? Mengetahui bahawa niat ketika wuduk adalah wajib berdasarkan sabda Nabi SAW, sabda Rasulullah SAW.
Apa sabda Rasulullah SAW? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu hanya dikira dengan niat. Kita tahu. Kita ambil wuduk, kita semayang, contohnya kena ada niat. Kalau tak niat, tak ada niat, maka tidak sah wuduk kita, tak sah semayang kita. Nampak tak? Nampak? Kita tahu. Semua tahu kan? Itu maknanya kita tahu, maknanya kita fiqh tu. Mengetahui hukum-hukum syarak. Kita tahu hukum-hukum syarak. Itu maknanya kita fiqh. Fiqh. Baik, ulang balik. Innamal a'malu binniyat. Dalil niat itu adalah wajib dalam segala amalan kita. Okey, niat nak puasa ke, niat nak ambil semayang ke, niat nak semayang ke, niat itu adalah wajib. Baik, contohnya lagi, seperti kita mengetahui bahawa niat pada waktu malam adalah syarat sah puasa berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa Nabi kata? Man lam yubayyitil siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Sesiapa yang bermalam tanpa berniat untuk berpuasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya pada hari tersebut. Ini puasa apa? Puasa wajib. Dia nak puasa esok. Esok nak puasa, maknanya dia kena niat malam. Kalau esok baru nak niat, pagi esok baru nak niat, pukul 10 esok nak niat untuk puasa wajib, puasa itu tidak sah. Dia tak cukup hari, tak cukup jam. Okey, dikira tak cukup hari, tak cukup jam. Okey, kena faham tu ya. Jadi kalau puasa sunat tak apa. Puasa sunat kita pukul 10 nak niat. Jadi sebelum tulu'il fajr, sebelum kita panggil gelincir matahari. Okey, sebelum gelincir matahari iaitu sebelum zuhur kita boleh niat. Tapi kalau puasa wajib kena niat waktu malam. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kat sini kan. Okey, maksudnya nak bicara dengan apa? Niat. Tahu niat. Puasa untuk fardu, contohnya puasa Ramadan, kena niat waktu malam. Baik. Contohnya lagi. Dia buat contoh. Dia ada contoh, dia buat dalil dia lengkap kat sini ni. Contohnya lagi. Seperti kita mengetahui bahawa sembahyang witir adalah sunat. Fiqh lah tu. Kita tahu sembahyang witir tu adalah sunat. Berdasarkan hadis yang menceritakan tentang Badui yang bertanya Rasulullah SAW tentang sembahyang fardu. Kemudian dia bertanya lagi, adakah masih ada sembahyang yang diwajibkan ke atasku? Jawab Rasulullah SAW, tidak, melainkan kamu melakukan yang sunat. Maknanya cerita kat sini, cerita Rasulullah SAW bersembang ataupun berdialog dengan seorang Badui. Badui ni Arab kampung lah. Okey, Rasulullah berdialog dengan dia, bersembang dengan dia. Badui tanya tentang sembahyang fardu. Rasulullah kata sembahyang fardu hak 5 tu, sembahyang fardu. Hak Rasulullah terima daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj tu, yang tu saja. Okey, maknanya yang lain tak ada. Yang tu bukan sembahyang fardu 5 waktu. Okey, maknanya witir bukanlah sembahyang fardu. Itu adalah sembahyang sunat. Okey. Hadis ni kata apa? Tidak, melainkan kamu melakukan yang sunat. Maknanya lain daripada sembahyang 5 waktu itu adalah sembahyang sunat. Kita tahu tu semua maklum. Okey, terus lagi. Contohnya lagi. Dia buat contoh lagi. Ialah seperti kita mengetahui bahawa sembahyang selepas salat asar adalah makruh, berdalilkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada melakukan sembahyang selepas selesai sembahyang asar sehingga terbenam matahari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Muslim. Dia bawa nombor hadis. Kita tengok dalam kitab Bukhari, hadis yang 561. Tengok dalam kitab Muslim, hadis yang 827. Itu dia buat nombor tu. Sekarang orang tanya, apa nombor ni ustaz? Itu nombor hadis. Kena tengok dalam kitab hadis. Kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Dia cerita kat sini, sembahyang lepas sembahyang asar, sembahyang lepas tu adalah sembahyang makruh. Siapa sembahyang lepas sembahyang asar adalah sembahyang tu makruh, dia kata kat sini. Okey, ini cerita ada hadisnya. Baik. Kita tahu
benda ni. Mengetahui maknanya fiqh. Contohnya lagi, dia bawa contoh lagi kita. Ialah seperti kita mengetahui bahawa menyapu sebahagian kepala ketika berwuduk adalah wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala sebut wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepala kamu. Okey, wamsahu, imsah maknanya dia sapu. Okey, sapu kepala. Maka kita dalam mazhab Syafi'i, kita sapu sebagai kepala. Okey, faham sikit kan? Tak ambil ayak, kita buah kepala kita. Okey, itu dipanggil apa? Adalah wajib. Wajib apa? Wajib wuduk. Wajib wuduk ada apa? Wajib wuduk ada 6 kan? Okey, salah satunya menyapu kepala tu. Okey, ini dalil dia. Baik. Kesimpulannya, semua hukum-hukum syarak yang kita ketahui di atas yang berdasarkan kepada dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah dinamakan fiqh dari segi istilah. Kita tahu hukum syarak yang kita sebut tadi tu bersama dengan contoh tu, itu adalah kita tahu tu, itu benar-benar fiqh lah tu. Fa qaumha, fiqh lah tu. Fiqh segi istilah, kita tahu hukum syarak tu, mengetahui hukum syarak. Itu makna fiqh yang pertama. Okey, faham? Ingat balik makna fiqh pertama tadi apa? Mengetahui hukum-hukum syarak, tahu hukum syarak. Itu makna fiqh yang pertama. Baik, tuan-tuan tengok pula yang kedua. Lagi tengok apa beza. Yang kedua, hukum syarak itu sendiri. Hukum syarak tu, apa hukum syarak? Wajib, sunat, okey, haram, makruh, harus. Hukum tu hukum syarak. Dia panggil hukum syarak. Hukum syarak tu itu adalah fiqh. Nampak tak? Ini istilah yang kedua. Oleh itu, apabila kita berkata anda mempelajari fiqh, anda belajar fiqh, ia bermakna anda mempelajari hukum syarak yang ada dalam kitab-kitab fiqh yang bersandarkan kepada Al-Quran, As-Sunnah, ijma' ulama' dan ijtihad mereka. Maknanya kalau kita belajar fiqh tu, maknanya kita belajar hukum syarak lah tu. Belajar hukum-hukum syarak. Apa hukum syarak tu? Yang 5 tadi saya sebut. Okey, ini umum 5 kan. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Ini hukum syarak. Okey, contoh. Dia buat contoh. Dia bagi makna dia, dia bagi hukum-hukum syarak tu sendiri, dia punya makna dia tu, segi istilah apa dia. Lepas tu lah dia buat contoh kat kita. Kitab ni lain daripada kitab lain kan. Dia buat contoh kitab moden kan. Contohnya, hukum mengambil air semayang. Hukum mengambil air semayang. Okey, apa hukum ambil air semayang? Kalau kita nak semayang, hukum dia adalah wajib ambil semayang. Kalau semayang dalam keadaan tak ada wuduk, maka tidak sah semayang kita. Wuduk adalah syarat sah solat. Kalau wuduk kita tidak sah, solat kita tidak sah. Nampak tak? Wuduk adalah syarat sah solat. Okey, hukum-hukum mengambil air semayang. Yang kedua, hukum-hukum semayang. Hukum semayang, semayang 5 waktu, apa hukum dia? Wajib buat. Okey, semayang witir apa tadi? Sunat. Nampak tak? Hukum-hukum jual beli. Jual beli. Beli ni boleh ke? Beli ni boleh ke? Beli ni tak boleh ke? Beli online boleh ke? Kan? Itu hukum-hukum jual beli. Okey, yang ni semua kita akan bahaskan nanti. Ini baru cerita pendahuluan dia kan. Lepas tu pula hukum-hukum perkahwinan. Kahwin macam ni sah ke tak sah? Kahwin tak ada wali. Boleh ke tak boleh? Itu kita akan bahaskan nanti dalam bab kahwin nanti kan. Bab kahwin bukan dalam kitab ni. Dia ada jilid lain kan. Yang ni kita yang jilid pertama ni. Ini jilid kitab ni hanya kita akan bahaskan cerita tentang bersuci dan semayang saja dalam satu buku ni nanti. Ya. Baik. Dan penyusuan dalam bahasa Arab sebut radha'ah. Susuan, anak susuan. Okey, anak susuan, ibu susuan. Okey, tak ada bapa susuan ibu susuan. Baik. Dia panggil radha'ah. Hukum perang dan jihad dan lain-lain. Hukum
Semua kena hukum. Itu dipanggil apa? Istilah fiqh yang kedua, iaitu hukum-hukum syarak itu sendiri. Baik, terus lagi. Kesemua hukum-hukum syarak ini dinamakan fiqh dari istilah. Hukum-hukum itu semua nama dia fiqh. Tadi yang pertama kita kata apa? Mengetahui hukum syarak. Tahu hukum syarak tu fiqh lah. Tapi yang kedua ni hukum-hukum syarak sendiri. Belajar apa? Belajar fiqh. Belajar fiqh. Belajar apa fiqh? Belajar wajib, belajar sunat, belajar makruh. Itu makna fiqh lah tu. Baik. Oleh itu, dia kata sini, oleh itu perbezaan antara kedua-dua istilah di atas ialah, apa beza dua-dua istilah ni? Istilah yang pertama dengan istilah yang kedua ni. Okay, istilah pertama digunakan pada mengetahui hukum hakam. Nampak tak? Clue dia tadi tu, hak pertama tu mengetahui hukum hakam syarak. Kalau kalau kelas saya suruh garis ni, garis mengetahui hukum syarak. Itu yang pertama. Yang dekat-dekat pertama tadi, muka surat 2 tu kan, kita garis macam tu lah. Okay? Biar kitab kita ni banyak conteng. Supaya nanti bila kita murajaah balik, kita tahu, yang ni kita baca hari tu ni, banyak ni. Ataupun balik rumah nak mengajak orang perempuan kita pula kan, boleh. Hebat ni kan, senang je. Baik. Dan istilah kedua digunakan pada hukum-hukum syarak itu sendiri. Nampak tak? Apa beza dua-dua ni? Pertama, yang istilah pertama mengetahui hukum syarak. Istilah kedua hukum-hukum syarak itu sendiri. Nampak tak? Okey, dapat beza. Segi istilah ada dua. Istilah ada dua, fiqh istilah ada dua, iaitu pertama mengetahui hukum syarak, yang kedua hukum-hukum syarak itu sendiri. Kena faham dah tu. Kalau orang tanya apa makna fiqh, kita dah jawab sekarang. Kita dah jawab. Apa makna fiqh? Fiqh segi bahasa makna dia faham. Segi bahasa makna faham. Segi istilah dua. Pertama mengetahui hukum syarak, yang kedua hukum-hukum syarak. Panjang kita bahas ayat Quran dengan contoh apa semua. Nak abang apa? Nak abang istilah fiqh ada dua tadi. Boleh ya? Boleh. Mudah saja. Baik. Kita pergi tajuk seterusnya. Hubungan antara fiqh dengan akidah Islam. Apa ni hubungan fiqh dengan akidah Islam? Dalam buku bahasa Arab ni kata irtibatul fiqhi bil aqidatil islamiyah. Hubungan antara fiqh dan akidah Islam. Fiqh buat hukum hakam tadi tu, sembahyang semua tadi kan, puasa, zakat, haji, tu fiqh kan. Apa hubungan dia dengan akidah pula? Apa hubungan sembahyang kita dengan akidah? Sebab apa kita sembahyang? Kalau tak baca lagi, dia terfikir. Ada hubungan tak fiqh dengan akidah? Memang ada hubungan. Sebab apa kita sembahyang? Sebab kita percaya pada Allah SWT. Okay, maknanya ada hubungan dengan akidah lah tu. Allah Ta'ala suruh kan, kita percaya dengan kitab. Macam mana Allah Ta'ala suruh? Tengok Al-Quran. Al-Quran kata apa? Aqimus salah, dirikan sembahyang. Tengok Quran sebab apa? Percaya Quran tu adalah rukun iman. Akidah lah tu. Nampak tak? Aqimus salah, Quran kata dirikan sembahyang, dirikan sembahyang. Tapi Quran tak sebut macam mana nak sembahyang kan. Kena tengok hadis pula. Okay? Hadis kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kata sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Okay? Kalau orang tu percaya Quran saja, tak percaya hadis, memang pelik Tu cerita siapa? Cerita Kasim Ahmad tu kan. Dia percaya Quran je, hadis dia tak percaya. Pelik, macam mana dia sembahyang? Kalau nak cerita detailnya sembahyang, kena tengok hadis. Macam mana percaya Quran? Quran tak terang macam mana nak sembahyang. Quran hanya perintahkan sembahyang saja. Quran kata aqimus salah, dirikan sembahyang. Macam mana nak sembahyang? Tak cerita dalam Quran. Nak tahu macam mana? Tengoklah hadis lah. Hadis buat apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang, Nabi kata. Nabi i'tidal, Nabi rukuk, Nabi sujud, semua tu kan. Itu adalah perbuatan Nabi. Itu nama dia hadis fa'li, hadis perbuatan. Okey. Baik, kita baca. Nak tengok apa hubungan fiqh dengan akidah. Okey. Kalau dekat universiti ni depa asing-asing ni, sebenarnya tak boleh. Sebenarnya kalau ikutnya tak bolehlah asing sangat kan. Kena faham dua-dua ni, fiqh kena faham, akidah kena faham. Tapi dekat universiti ada ilmu syariat. Okey, kalau panggil apa, ijazah syariah Islamiyah, ijazah usuluddin kalau Universiti Azhar kan.
Ijazah syariah, ijazah usuluddin. Kalau orang tu belajar syariah, dia akan belajar fiqh, banyak fiqh je. Dia belajar fiqh, dia belajar qawaid fikih, dia belajar usul fiqh. Kalau orang tu kuliah usuluddin, dia belajar bab akidah banyak. Bab akidahnya. Sebenarnya dalam syariah tu, itu dalam tu ada akidah sebenarnya sekali. Kalau ikut betulnya macam tu. Tapi dia pembahagian untuk nak belajar di universiti tu dia buat macam tu lah. Hang kuliah apa? Hang kuliah syariah. Hang kuliah apa? Hang kuliah usuluddin. Dia asing pula dua-dua tu kan. Tapi sebenarnya belajar syariah tu pun dalam tu dia ajar juga akidah. Okey. Baik, macam saya bahagian syariah. Jadi saya bab fiqh lah kan. Baik. Kita baca. Di antara keistimewaan fiqh Islam, dia buat dalam kurungan tu, hukum syarak. Sebab kita belajar tadi lah, istilah fiqh apa dia? Hukum syarak. Di antara keistimewaan fiqh Islam, hukum-hukum syarak yang berkait dengan perbuatan dan perkataan orang mukallaf sebagaimana yang telah dinyatakan, ialah ia mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai kaitan rapat dengan rukun-rukun akidah Islamiah, terutamanya dengan yang berkaitan dengan kepercayaan dan keimanan pada hari akhirat. Kita, perbuatan kita, perkataan kita ni semuanya ada kaitan dengan akidah. Kita semayang kita ada kaitan dengan akidah. Kita puasa kita ada kaitan dengan akidah. Kita zakat kita ada kaitan dengan akidah. Okey, akidah apa? Kita percaya Allah Taala akan bagi pahala kalau kita buat apa yang Allah suruh. Kita kata kat sini, keimanan kita pada hari akhirat. Kita akan dapat ganjaran dengan Allah SWT di akhirat, itu syurga kalau kita buat ni. Akidah lah tu. Pasal apa semayang kita nak syurga Allah Taala. Pasal apa puasa kita nak syurga Allah Taala. Nampak tak? Hubungan fiqh dengan akidah lah tu. Okay, faham. Okay, yang perenggan seterusnya. Ini kerana keimanan kepada Allah akan menjadikan seseorang Muslim itu berpegang teguh dengan hukum-hukum agama serta berjiwa sejati untuk mempraktikkannya dengan penuh ketaatan dan kerelaan. Kalau orang tu dia buat dia buat perbuatan mukallaf atau perkataan mukallaf ada kaitan dengan akidah, dia akan buat dengan rasa bersungguh-sungguh. Contoh saya buat semayang tadi tekan. Kalau dia semayang setakat dia tahu fiqh saja, dia tak kaitkan dengan akidah, maka semayang dia tidak bersungguh-sungguh. Kalau dia semayang, kalau dia kaitkan dengan akidah, iaitu kaitkan dia percaya Allah Ta'ala suruh, dia percaya dia akan terima balasan di akhirat nanti, dia akan semayang dengan bersungguh-sungguh. Daripada situ akan lahir khusyuk pula nanti. Nampak tak? Nak abang kata kaitan fiqh dengan akidah tadi tu. Baik. Itu beza hukum Islam dengan yang lain. Hukum Islam dengan yang lain. Hukum Islam dia ada kaitan dengan akidah. Hukum lain, contohnya undang-undang lain lah, dia tidak ada kaitan dengan akidah. Dia setakat just kat dunia sajalah. Kita kalau buat apa mesti ada kaitan dengan akhirat. Buat apa ada kaitan dengan akhirat. Itu beza undang-undang Islam dengan undang-undang dunia. Juga kerana orang yang tidak beriman kepada Allah tidak terikat dengan sembahyang, puasa dan akan bertindak tanpa mengambil kira halal dan haram. Ini orang yang tak beriman dengan Allah Ta'ala, dia tak sembahyang, dia tak puasa, ataupun kalau orang tu sembahyang tapi tak tapi tak ada kaitan dengan akidah, dia sembahyang dalam keadaan buat syarat saja. Sembahyang yang betul-betul macam mana? Innas solata tanha 'anil fahsya wal munkar. Tu baru tu sembahyang. Sembahyang yang dapat tatanha salat, innas solata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sembahyang itu dapat mencegah orang tu daripada buat perkara yang keji dan juga munkar. Itu sembahyang betul-betulnya. Maknanya kalau sembahyang lepas tu turun-turun bawah dia curi kasut pula. Ini sembahyang tadi tu ada masalah tu. Tak ada kaitan dengan akidah kan. Okey. Baik, sama lagi. Dengan itu, beriltizam dengan hukum-hukum syarak merupakan satu cabang daripada keimanan kepada Allah
yang telah menurunkan syariat kepada hambanya. Dia kata sini kan, kalau kita ni selalu beriltizam, selalu bersama dengan hukum-hukum syarak, maka kita sebenarnya adalah salah satu daripada cabang iman kita pada Allah SWT. Hukum tu main mana? Hukum tu main daripada Allah Ta'ala. Hukum tu main, bukan main daripada saya, bukan main daripada manusia. Hukum tu main daripada Allah SWT. Saya semua sampaikan saja. Okey. Maka kalau tahu hukum tu main daripada Allah Ta'ala, mana main daripada akidah, okey, maka dia akan buat dengan rasa penuh ketaatan, kerelaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, muka surat sebelah, muka surat 4. Dalam Al-Quran, dia buat contoh sini pula. Nak abang kata contoh kat sini dengan tajuk tadi. Nak abang kata apa hubungan fiqh dengan akidah Islam? Dia bawa contoh Al-Quran kat sini. Nak abang kata fiqh tu ada kaitan dengan akidah. Okay, dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan hubungan antara hukum dengan iman, serta hubungan antara syariat dengan akidah. Banyak Al-Quran kaitan syariat akidah, syariat akidah. Di sini kami akan menyebut sebahagian daripadanya. Kami ni apa? Kami ni pengarang kitab ni lah. Kan pengarang kitab ni kami 3 orang ada karang kitab ni. Okey, Dr. Mustafa Boro dan juga kawan-kawannya 2 orang lagi tu kan. Baik, pertama, Allah Ta'ala telah memerintahkan bersuci dan menjadikannya sebahagian daripada tuntutan iman kepadanya. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu. Awal-awal dia beritahu dah, wahai orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Alladzina, alladzi tu orang-orang yang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nampak tak? Bila sebut iman tu akidah lah tu. Nampak tak? Idza kuntum ila salah, apabila kamu hendak mendirikan sembahyang, faghsilu wujuhakum, hendaklah basuh muka kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan-tangan kamu hingga ke siku. Al-ayah, surah Al-Maidah ayat 6. Sebelum dia nak perintahkan wuduk ni, basuh muka dan juga basuh tangan dan seterusnya, ayat ni dia bagi tahu apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Sebab apa? Orang yang akan terima perintah ni siapa dia? Orang beriman. Akidah lah tu. Nampak tak? Hanya orang beriman saja akan buat benda ni. Kalau orang tak beriman, dia tak akan buat. Orang beriman kepada Allah SWT, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab yang 6 rukun iman ringan. Maknanya ada kaitan dengan akidah. Baik. Okey, wuduk kaitan dengan akidah tu kan. Okey. Yang seterusnya, yang kedua, Allah Ta'ala menyebut tentang sembahyang dan zakat. Okey, Allah Ta'ala menyebut tentang sembahyang dan zakat seiringan dengan beriman kepada hari akhirat. Nampak? Perintah sembahyang, lepas tu dia ada kaitan dengan akidah, iaitu beriman kepada hari akhirat. Okay, firman Allah Ta'ala, alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah, dan orang-orang yang mendirikan sembahyang, wa yu'tuna az-zakah, dan menunaikan zakat, wa hum bil akhirati, dan wahum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka ni yakin dengan hari akhirat. Orang yang sembahyang, dia nak bagi tahu sini, orang sembahyang, orang yang tunaikan zakat, orang ni dia yakin dengan hari akhirat lah tu. Okey, kalau tak buat, dia akan dapat balasan ke akhirat, neraka lah nanti kan. Makna dia yakin lah tu. Yuqinun ni apa dia? Yuqinun makna dia yakin pada hari akhirat. Okay, yang ketiga, Allah Ta'ala memfardukan puasa yang membawa kepada ketakwaan dan dikaitkan dengan keimanan. Takwa dan kaitkan dengan keimanan. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nampak dia kait dengan iman. Iman ni akidah lah. Kutiba alaikumusiyam, difardukan ke atas kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana difardukan, diwajibkan ke atas orang-orang min qablikum, orang-orang yang sebelum kamu,
la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Nampak tak kaitan iman dengan syariat tadi tu, iman dengan fiqh. Apa fiqh kat sini? Fiqh tu puasa, bab puasa, tapi dia dahulukan dengan perkataan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ni contoh kaitan akidah dengan iman. Yang keempat, jadi 9, kita ambil sikit lagi. Yang keempat, Allah Ta'ala menyebut sifat-sifat terpuji. Okey, Allah Ta'ala menyebut sifat-sifat yang terpuji yang menghiasi orang-orang Islam, yang menghiasi orang-orang Islam dan dikaitkan dengan keimanan kepadanya. Dengan keimanan tersebut melayakkannya untuk memasuki syurga. Jadi kalau kita beriman, kita akan layak masuk syurga. Firman Allah SWT, ini surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Okey. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Ini kat mana ayat dia? Surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Okey, beruntunglah orang-orang yang beriman. Aflaha ni makna apa? Beruntung. Okey, kejayaan, berjayalah orang yang beriman. Siapa dia orang beriman tu? Kita sama sikit, iaitu orang yang khusyuk dalam sembahyang. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk sembahyang. Nampak tak? Orang beriman, tu dia sembahyang dia khusyuk. Okey, maknanya kaitan fiqh dengan akidah tu. Okey, lagi. Dan orang-orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Itu guna kalau dalam dalam kat sini dia kata apa? Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan dirinya daripada perkataan-perkataan yang lagwi. Lagwi ni perkataan yang lawa, yang tak berguna langsung. Okey. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang yang menunaikan zakat. Ni nampak tak? Kaitan orang beriman tadi tu, ayat pertama tadi kan, qad aflahal mu'minun. Lepas tu kat bawah tu bagi tahu apa? Bagi tahu sembahyang, bagi tahu zakat. Nampak? Dan orang yang menjaga kemaluannya, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang menjaga kemaluannya, dia tidak berzina dan seterusnya, dan tidak memandang benda-benda yang tak elok. Okey, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba yang mereka miliki. Dia kecuali kemaluannya untuk siapa? Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap isteri-isteri mereka dan hamba yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Dia jaga kemaluannya hanya untuk orang-orang tadi tu kan. Barang siapa yang mencari yang di sebalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Fa innahum ghairu malumin. Siapa itu adalah melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanah yang dipikulkannya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal dalamnya. Nampak tak? Maknanya dia nak bagi tahu tadi, orang beriman tadi, dia sembahyang, dia zakat, dia tinggal benda lara, dia jaga kemaluan dia apa semua, balasan nanti apa? Syurga Firdaus. Nampak tak? Kaitan dengan akhirat, syurga tadi kan. Itu adalah berkenaan dengan tajuk kita ni, hubungan antara fiqh dan akidah Islamiah. Okey, sambung sikit lagi. Maksud perbuatan dan perkataan yang tiada berguna ialah perkara batil yang tadi tu. Yang kata apa tadi? Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Masuk kat situ apa? Perbuatan perkataan yang tiada berguna ialah perkara batil dan perkataan atau perbuatan yang tidak berfaedah. Maksud menjaga kemaluan ialah memelihara kemaluan daripada melakukan perkara-perkara haram, khususnya penzinaan, saya dah sebut tadi. Maksud hamba yang mereka miliki ialah perempuan yang dimiliki, iaitu hamba-hamba perempuan. Maksud tidak tercela ialah tidak tercela dengan sebab menyetubuhi mereka, hamba-hamba perempuan. Maksud melampaui batas adalah mereka yang zalim dan melampaui batas. Kalau dia tak buat benda-benda yang Allah Ta'ala larang ni, maka dia akan dapat syurga Al-Firdaus. Okey. Ni orang kata apa? Nak bagi tahu hubungan fiqh dan juga akidah Islamiah. Kita ambil satu lagi. Okey. Yang kelima, contoh yang kelima, Allah Ta'ala memerintahkan
agar kaum lelaki berurusan, yakni bermuamalah secara baik dengan kaum wanita. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karhan wa la ta'diluhunna litazhabu bi ba'd al-ayah. Kita baca maksud dia. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan yang keji dan nyata. Ini nak cerita jangan kita buat zalim pada perempuan. Orang perempuan kan, masa dia baik, kita baik sungguhlah dengan mereka. Bila kita bercerai dengan mereka, kita ambil balik harta dia semua yang dengan apa yang ada kat mereka. Dia tu jangan buat perangai tu. Dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf. Bergaullah mereka secara ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an. Dia kata sini, jika kamu tidak menyukai mereka, tak suka orang perempuan, maka bersabarlah, kerana mereka, mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikannya padanya kebaikan yang banyak. Mungkin ada sebabnya yang Allah Ta'ala nak buat kat kita kan. Jadi kita sabarlah, kita bersabar dengan isteri kita, mungkin ada pahala yang Allah Ta'ala akan nak bagi pada kita. Okey, itu 5 contoh. Okey, nanti kita sambung lagi yang ke-6 ni. 5 contoh bagi kat sini kaitan antara fiqh dan akidah. Ni boleh faham no? Okey, mudah tajuk ni. Okey okay, mudah saja. Kaitan kita kena faham apa sahaja kita buat fiqh, iaitu semayang ke, puasa ke, zakat ke, haji ke, semuanya ada kaitan dengan akidah. Ada kaitan tadi disebut, ada kaitan dengan hari akhirat, ada kaitan dengan beriman kepada Allah SWT. Awal-awal ayat lagi dia beritahu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Nampak tak? Nah, abang kata hubungan fiqh dengan akidah. Okey, saya rasa kita berhenti saja. Okey. Dah masuk atur kan? Masuk kan? Dengar bunyi tadi ya. Okey, kita berhenti yang ke-6 nanti ya. Kita sambung yang ke-6. Ingatkan saya, insya-Allah. Okey, saya rasa itu saja. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma arzuqna ya rabbi fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في العافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Satu saja, yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang salah silap mungkin kelemahan daripada diri saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.